antara isu yang mendominasi pelarian negeri Melaka iaitu isu tambakan laut di pesisir pantai Melaka. Isu juga berkaitan dengan pembangunan yang agak tidak terkawal akibat kepesatan ekonomi dan juga pembangunan negeri Melaka yang menimbulkan isu seperti banjir kilat, isu kesesakan jalan raya dan seumpamanya. Bagi negeri Melaka, yang kita ingat apabila kita berbicara Melaka adalah isu sejarah, isu warisan. Dan barulah kita akan lihat limpahan daripada jenama Melaka sebagai bandaraya bersejarah, tapak warisan dunia. Dia akan memberikan satu gambaran bahawa Melaka perlu berdiri, perlu dibangunkan dengan core ataupun tema utama Melaka ataupun asas utama Melaka iaitu warisan dan juga sejarah. Jadi mungkin ramai yang terlupa, ramai yang terlepas pandang bahawa apa isu yang mendasari negeri Melaka perlu dirujuk semula. Di mana Melaka bermula, di mana Melaka berdiri. Jadi isu ini besar, isu yang penting dalam kita mencongakkan siapa yang akan mentadbir negeri Melaka selepas 20 hari bulan. Saya tidak kesorangan, saya jemput seorang pakar yang khusus datang bersama saya di pesisir pantai, di pesisir Sungai Melaka hari ini, Pemuda Dr. Asyari Muhammad, Timbalan Pengarah ATMA ataupun Institut Tamadun Melayu, ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan bersama saya Nazrika. Terima kasih Haji. Betul tak Dr. Syahri bahawa saya ungkapkan di pengenalan saya bahawa Melaka sinonim dengan warisan dan sejarah. Jadi kalau apa pun yang kita nak buat di Melaka ini, inilah asasnya. Betul begitu? Ya, Tuan Haji, dia begini. Apabila kita bercakap tentang Melaka, biasanya orang awam, terutamanya di Malaysia ini, dalam kepala mereka benda lain tak terlintas. Iaitu berkaitan apa yang mereka terlintas ialah identiti negeri Melaka. Misalnya Kota Formosa, Bukit Sempol, bangunan-bangunan lama, dan juga perkisahan sejarah lampau. Misalnya, siapa tak tahu Hang Tuah di Melaka, Portugis, Alfonso de Albuquerque dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memang benar, saya setuju pandangan Tuan Haji itu berkaitan dengan Melaka ni memang terkenal dari segi sudut aspek sejarah, warisan budayanya dan juga banyak unsur-unsur sumber-sumber arkeologi yang perlu kita gali untuk enhance ataupun menambah lagi produk warisan di negeri Melaka. Itu sebagai pengenalan kita, Dr. Asyari. Tetapi kita juga tahu bahawa dalam masa sedekad, 2 dekad ini, sejak juga Melaka diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, kembarnya dengan Georgetown, Pulau Pinang, kita lihat kepesatan pelancongan negeri Melaka amat menarik dengan produk-produk berasaskan sejarah dan warisan. Adakah Dr. Asyari rasakan kita berada di landasan yang betul ataupun kita masih tercari-cari untuk mengekalkan dan juga melakukan konservasi kepada produk berasaskan sejarah dan juga warisan Melaka? Okey, sebenarnya memanglah status Melaka sebagai bandar warisan dunia bersama dengan Georgetown sejak kita diberi status itu pada tahun 2008 dah lama dah. Perlu dikekalkan dan sebelum ini pun ada beberapa kriteria dan faktor lah kenapa Melaka itu sendiri diberi status sampai tahap warisan dunia bersama Georgetown, kerana Melaka itu sendiri mempunyai banyak keunikan dari segi produk-produk warisan sejarahnya itu. Jadi dalam hal ini untuk mengekalkan status tersebut, saya rasa pihak kerajaan ataupun pihak agensi-agensi yang berkaitan harus bekerja keras lah. Sebab bagi saya, Melaka ni terkenal dengan produk pelancongan berdasarkan warisan. Dan warisan sejarah sangat identical ataupun sinonim dengan Melaka. Jadi kalau Melaka tak ada tidak katakan satu hari nanti tidak diberi ataupun di status itu dirucut, maka saya rasa mungkin dia ada memberi kesan lah kepada aspek pelancongan dan juga pembangunan warisan di Melaka itu sendiri. Okey. Dok, ramai beranggapan bahawa nak jadi bandaraya warisan ini melibatkan dana yang besar. Kerana nak mengekalkan kawasan warisan, nak mencari lagi sumber-sumber warisan yang mungkin terpaksa digali, terpaksa dilakukan arkeologi dan sebagainya.
sama ada di sungai, sama ada di darat ataupun di laut pesisir pantai Melaka ini melibatkan kos. Jadi ramai beranggapan orang-orang seperti Dr. Asyari ni pakar konservasi, pakar ekologi ni syok sendiri. Kerana mereka ni asyik minta dana, asyik jangan usik sana, jangan usik bangunan ini, jangan bawa pembangunan. Adakah benar orang seperti Dr. Asyari, Perzim dan pemegang taruh warisan sejarah Negeri Melaka ini anti pembangunan? Sebenarnya jawapan itu tidak sama sekali. Okey. Sebagai penggiat yang agak lama di Malaysia ni, terutamanya penggiat dalam bidang terutamanya warisan tampak lah, tangible heritage. Ya. Apa contoh-contoh yang dah lakukan itu? Ya, yang kita biasanya kita akan cuba mengekal, memelihara dan memelihara bangunan-bangunan lama, tapak-tapak arkeologi, tapak-tapak sejarah, kota dan sebagainya itu. Memang kita tak dapat nafikan bahawa ia agak melibatkan kos, ya. Namun demikian sebenarnya kita ni bukanlah bersikap anti pembangunan. Biasanya apa yang saya cuba sarankan ialah pembangunan dan warisan itu harus selari berkembang, ya. Maksudnya katakanlah contoh sekarang ni di Melaka hangat diperkatakan tentang isu-isu penambakan laut, pelombongan pasir dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya bagi penggiat ataupun ahli-ahli arkeologi ataupun penggiat warisan dalam negara kita tidak menghalang benda itu. Okey, kita memang galakkan sebab dalam mana-mana negara di dunia ni pun pembangunan itu kita tidak boleh stop, kita tidak boleh hentikan. Namun demikian dalam menelusuri untuk membangunkan sebuah negara itu, infrastruktur dan sebagainya, isu-isu warisan tampak, isu-isu berkaitan dengan sejarah perlu dipelihara. Kerana Melaka ni sebagai contoh memang amat terkenal sebagai sebuah negeri yang bersejarah sejak abad yang ke-15, ya. Apabila cakap pasal sejarah negeri Melaka ni, saya rasa tak perlu dibincangkan banyaklah, semua orang tahu kat Malaysia ni very famous, amat terkenal. Melaka ni merupakan sebuah negeri yang amat kaya dengan sumber-sumber sejarahnya, perdagangan, perkapalan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini sebelum melakukan suatu pembangunan itu, disyaratkanlah harus membuat penyidikan secara tuntas, secara bersama. Misalnya kajian HIA, Heritage Impact Assessment, perlu diberi tumpuan khusus untuk sama-sama melindungi dan memelihara warisan yang terdapat di Negeri Melaka ini. Di samping kita ingin memajukan Negeri Melaka ini, misalnya proses-proses penambakan laut, pelombongan pasir dan sebagainya. Okey, itu Dr. Syari boleh jelaskan lebih lanjut tentang Heritage Impact Assessment. Mungkin negeri lain tak perlu. Negeri lain mereka mungkin hanya menumpu kepada EIA, Environmental Impact Assessment. Dan tetapi Melaka ni menambah sedikit lagi syarat-syarat yang amat ketat. Misalnya penambakan laut dan juga pelombongan pasir. Kita tahu ada grand plan Kerajaan Negeri Melaka untuk membangunkan pesisir pantai Melaka. MWest. Ya, daripada kata pun pantai yang sedia ada hinggalah ke selatan, ke Melimau, ke Kampung Saya dan sebagainya. Ia menimbulkan kegelisahan, kegusaran. Bukan hanya di tapak-tapak warisan seperti Bandar Melaka ini. Kita tahu di luar Muara Sungai Melaka ini, semua ini khazanah-khazanah yang sedang diterokai oleh dok dan rakan-rakan dan juga yang belum diangkat lagi. Tetapi ia juga melibatkan kelompok nelayan pantai, kelompok kampung-kampung tradisi, kelompok makanan-makanan yang tradisi dengan Melaka seperti belacan, kampung ikan bakar dan sebagainya. Jadi, mengapa ini perlu diberi penelitian dan tumpuan serius? Jangan ambil mudahlah. Ialah kuasa di tangan kerajaan. Mereka ada kontraktor, mereka mungkin ada pemaju dan hak itu mungkin hak kerajaan negeri. Kerana berkaitan dengan tanah, kan? Tapi bagi pengkaji dan juga aktivis sejarah, mengapa ini tidak boleh dikompromi tetapi mesti ada win-win dalam meluluskan projek-projek sebesar ini? Baik, dalam isu berkaitan dengan pembangunan Negeri Melaka ni, sekali lagi saya ingin jelaskan bahawa sebenarnya bukan hanya HIA dan EIA saja yang kita perlu concern ataupun perlu kita ambil kira lah, penuhilah. Sebenarnya ada lagi beberapa unsur-unsur ataupun kriteria lain dalam membangun pembangunan di sepanjang pantai Negeri Melaka ini selain daripada HIA dan EIA itu. Misalnya dalam komponen EIA itu sendiri, kita ada kajian berkaitan dengan hidrologi, kajian banjir,
kajian tambak pencemaran alam sekitar, kajian berkaitan dengan fishery ataupun perikanan. Dan banyak lagi faktor kajian-kajian lain. Jadi sebenarnya kalaulah pihak kerajaan yang berkuasa dan memenuhi semua syarat-syarat di mana untuk melakukan sebarang pembangunan itu harus melakukan kajian-kajian berikut supaya membalancekan ataupun dipanggil mitigation, mengurangkan, kita mitigate supaya tidak sewenang-wenangnya kita boleh buat apa saja yang kita suka tanpa mengira kesan-kesan sampingan, misalnya kesan-kesan terhadap nelayan, kesan-kesan terhadap warisan sejarah dan sebagainya. Jadi kalaulah pihak kerajaan dan pihak berwajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan juga mitigation yang diberi oleh para penyidik ataupun perunding itu, saya rasa isu ni tak ada masalah. Maksudnya pembangunan dan warisan selari dalam membangunkan negeri Melaka itu sendiri. Apa yang ditakuti, apa yang dibimbangi oleh pengkaji seperti Dr. Syarif jika itu tidak ditepati ataupun tidak dipenuhi? Okey, untuk pengetahuan Tuan Haji, di Melaka ni kita hanya dengar banyak kisah pensejarahan, sumber-sumber sejarah yang mengatakan Melaka sebuah satu empire kerajaan yang amat terkenal sejak abad yang ke-15, mempunyai banyak peninggalan-peninggalan, misalnya kapal Melayu, persenjataan Melayu, dan banyak artifak-artifak Melayu yang lain. Namun sehingga ke hari ini belum lagi ditemu satu pun kita boleh pegang bukti yang tangible, kecuali wang shilling zaman Kesultanan. Yes, kita jumpa. Tetapi mana pergi kapal-kapal Melayu? Kita tak pernah jumpa. Okey, mana pergi kapal-kapal yang orang duk war-warkan menemberahi misalnya, yang saiz jong itu sangat besar, lebih besar daripada kapal-kapal Portugis misalnya. Jadi sekiranya ada kesan ataupun bukti-bukti peninggalan kapal yang terdapat di perairan ini adalah satu dua contoh, misalnya penemuan bukti kapal-kapal Melayu, itu sudah satu sumbangan yang amat besar bahawa inilah dia bukti khazanah warisan kebijaksanaan orang Melayu yang membina kapal suatu ketika dahulu. So sebab itulah itu merupakan satu challenge lah, cabaran bagi pihak kami pengkaji dan juga arkeologis di Malaysia ini apabila menceritakan berkenaan dengan isu-isu sejarah dan warisan dan arkeologi khususnya di Melaka, bukti-bukti tangible artifak yang kepunyaan Melayu itu sendiri amat jarang ditemukan, kecuali duit shilling. Tetapi yang biasa kita temu ialah pinggan mangkuk porselin daripada China, kapal-kapal ataupun struktur tembok ataupun kota ataupun kubu daripada Portugis dan sebagainya. Jadi inilah tiba masanya saya rasa sekiranya benda ni kalau kita nak tambak ke, kita nak melombong pasir ke, perkara-perkara ini kita kena ambil kira melalui HIA tadi, kajian HIA tadi. Okey. Di Sungai Melaka bagaimana, Dok? Di muara sungai ni. Depan kita ni lebih kurang 50 meter ni, saya rasa tak payah ceritalah. Memang kalau ikutkan sebenar, khazanah kalau saya tenggelam, saya menyelam sekarang ni, mungkin banyak artifak dalam tu. Tetapi isunya siapa yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjaga khazanah-khazanah yang berada di dalam muara Sungai Melaka depan kita sekarang ni kan. Jadi itu merupakan antara challenge lah. Jadi saya harap, sebenarnya sekali lagi saya ingin sarankan bahawa identiti Melaka dengan unsur-unsur sejarah dan warisan itu memang tidak boleh berpisah. Jadi tolonglah jaga dan pelihara warisan dan sejarah negeri Melaka supaya Melaka ni masa akan datang lebih terkenal lagi berdasarkan apa yang kita ada ni. Untuk menambah baik warisan, ini kerja bukan mudah. Proses konservasi, proses pemuliharaan. Kita lihat Jonker Walk, kita banggalah Jonker Walk lah, kawasan core heritage core site ni, core zone, buffer zone dan sebagainya. Termasuk di Formosa, Tad Khas dan juga bangunan merah, termasuk menara jam dan sebagainya. Dan semua pesisir Sungai Melaka yang kita lalui sebagai pelancong. Tetapi orang tak ramai tak tahu. Dari sudut R&D-nya, dari sudut promosinya, dari sudut pendanaannya, kalau nak lulus buat pembangunan, nak buat repair pun macam mana.
Jadi adakah kita sudah cukup menjaga semua khazanah ini, Dok? Atau ada sedikit kelompongan-kelompongan yang perlu kita tutup? Sebenarnya melalui agensi-agensi kerajaan baik di peringkat federal ataupun di peringkat negeri, buat masa ni saya rasa segala sumber-sumber berkaitan sejarah dan warisan sama ada tangible ataupun intangible di Melaka khusus ni so far alhamdulillah terjaga dengan baik lah. Kalau tidak terjaga dengan baik, sudah tentu Melaka ini bukan saja tak nampak, Melaka ini tidak akan diberi status sebagai World Heritage punya site ataupun bandaraya warisan bersejarah bersama-sama dengan Georgetown ya. Cumanya ialah kita sebagai manusia. Apa beza, Dok, kalau Dok ke Singapura, kembarnya di Georgetown berbanding Melaka, adakah ada ruang-ruang yang perlu kita perbaiki? Itulah memanglah kalau kita lihat dari segi pengurusan warisan itu sendiri di ketiga-tiga negeri selat inilah ya, Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang itu masing-masing ada dia punya gaya dia tersendiri, gaya ataupun cara dia tersendiri. Di Melaka dengan cara Melakanya, kalau di Pulau Pinang dengan cara Pulau Pinangnya, dan begitu dengan Singapura. So Singapura mungkin kita boleh letak tepilah sebab dia negara lain kan. Sekarang we are talking about Melaka and Pulau Pinang, yang mana status World Heritage pun sama sekali serentak dan berkembar. Jadi kalau kita lihat dari si Melaka, mungkin pengurusan warisan di Melaka dan Pulau Pinang, kita lihat Pulau Pinang ni dia punya badan-badan bukan kerajaan, NGO yang cuba bertindak untuk memelihara warisan tu nampak lebih ke hadapan lah berbanding dengan Melaka ya. Melaka bukan tidak ada badan-badan NGO yang memelihara isu-isu berkaitan dengan khazanah warisan dan sejarah ni ada. Namun kita agak ke belakang. Jadi saya rasa di masa hadapan sudah sampai masanya. Badan-badan bukan kerajaan terutama yang menjaga dan memelihara warisan ini perlu lebih proaktif lagi. Misalnya menubuhkan institusi ataupun department yang betul-betul take care menjaga hak warisan dan juga pengurusan warisan di kawasan ini, terutamanya di kawasan core zone inilah ya. Sebab kawasan inilah merupakan kawasan yang sangat atraktif, sangat menjadi daya tarikan utama. Museum hidup lah. Museum hidup. Dan kalau tidak ada di kawasan lebih kurang 2 km persegi ini, saya rasa Melaka is nothing. Dan saya yakin kalau sesiapa datang Melaka pun tempat yang dia nak ambil gambar kat mana? Bukit St. Paul dan juga depan State High ni. Am I right? Jadi kawasan-kawasan ni sekali lagi saya sarankanlah sebab untuk pemerintah kerajaan negeri yang akan datang, tak kira lah mana-mana pun, siapa pun, isu-isu berkaitan warisan ni tolonglah jaga. Dan sebenarnya isu warisan ini juga sebenarnya pemangkin kepada industri pelancongan dan juga pendapatan negeri sebenarnya secara tak langsung untuk negeri Melaka itu sendiri. Percayalah dia. Sehubungan dengan itu, kita lihat dia mesti ada satu peran strategik. Misalnya kawasan core zone dan buffer zone. Kita nak lihat kawasan ini tidak tercemar, tidak banyak kenderaan masuk kerana akan melepaskan gas karbon dioksida, kesesakan jalan raya yang melampau itu dan sinonim juga dengan Bandar Hilir, Dr. Syahri. Adakah wajar juga kita lihat semula rangka kerja semua aspek-aspek yang dapat mengekalkan kelestarian warisan Melaka ini supaya dia tidak tercemar dengan unsur-unsur yang warisan hijau lah maksudnya. Yang boleh dikawal sebenarnya, tapi nampaknya perlahan ke arah itu. Saya berpendapat begini, sebenarnya lebih murni lah, lebih baik lah sekiranya kawasan core zone ini untuk enhance ataupun menampakkan produk pelancongan berdasarkan warisan itu lebih baik, maka saya rasa agensi-agensi kerajaan, misalnya MBMB, pihak Perzim, Jabatan Warisan dan kerajaan negeri sendiri harus memikirkan semula. Misalnya contoh laluan-laluan masuk ke dalam kawasan core zone ini kan. Boleh tak kita bagikan sebarangan kenderaan masuk misalnya, ataupun kita sediakan facilities misalnya bagi ke beca ke kereta kuda ke kan, supaya orang masuk kawasan yang berapa kilometer ini tak perlu menggunakan kenderaan. Jadi parking tak perlu parking. Jadi kita enjoy, kita menikmati kawasan yang tersedia ada ini melalui
secara berjalan kaki ataupun menaiki beca dan sebagainya. So, itu juga memberi satu sumbangan yang bermakna lah dan satu dapatan baru terhadap mempromosi pelancongan negeri Melaka itu sendiri. Okey sekali, Dok. Apa kisahnya penemuan kapal yang membawa khazanah-khazanah milik Kesultanan Negeri Melaka di pesisir pantai Melaka? Satu lagi saya dengar dahulu, Dok, sedang meneroka sebuah terowong yang dikatakan terowong itu yang membawa keluar sultan-sultan kita apabila diserang oleh Portugis dan Belanda pada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Begitu juga tapak-tapak yang kita tahu sedang digali di sekitar kawasan core zone ini. Apa cerita sekarang? Okey, dalam masa sekarang ini, dalam masa terdekat ni, secara kebetulan, Kerajaan Negeri Melaka terutama di bawah agensi Perzim, Perbadanan Muzium Negeri Melaka, dan juga agensi daripada federal iaitu MOSTI dan ATMA sendiri daripada UKM bekerjasama melakukan ingin membuat dua penyelidikan lah, iaitu penyelidikan mencari ataupun dipanggil arkeologi maritim di Pulau Melaka itu, tak jauh Pulau Melaka itu, dan kita belum lagi boleh hebahkan kerana dia still going on. Sabar dulu, tunggu dulu. Dan satu lagi juga, ini satu projek yang agak bagi saya memberi satu new product lah untuk Melaka berdasarkan arkeotourism, iaitu mungkin kita nak create satu produk baru dipanggil menerokai terowong yang dikatakan terdapat di somewhere around Bukit Sempol itu hingga ke pulau besar kan. Jadi itulah dalam perancangan, dan insya-Allah dalam masa terdekat ni pihak kerajaan negeri terutamanya Perzim, UKM dan MOSTI serta beberapa agensi kerajaan lain misalnya MAISA dan juga Pusat Nuklear Negara akan memberi input lah kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing. Misalnya bidang kepakaran dalam bidang robotik, misalnya satelit, survey, peralatan survey dan sebagainya, untuk menggembleng bersama-sama untuk meneroka, insya-Allah lah dapat produk baru mudah-mudahan terowong di Melaka. Insya-Allah. Dia bermula di mana tu? Dia bermula di sampai around State Heights di Bukit Sempol ataupun Bukit Melaka. Kita ada buat lawatan tapak bulan lepas, dan sekarang ini dalam proses kajian lah. Itu berita gembira untuk warga Melaka dan warga Malaysia, Dok. Ya, amin, Ini mudah-mudahan. warisan yang kita baca dalam buku-buku akademik. Sekiranya benar dan kita jumpa terowong ini, merupakan terowong pertama di Melaka dan memberi satu daya tarikan yang amat dahsyat lah. Dan mungkin dapat kita susulkan dengan kajian-kajian yang lain pula. Mungkin ada kaitan dengan tembok, tempat-tempat bersejarah yang lain. Betul. Terima kasih. Saya memang kalau dengan Prof. Dr. Asyari Mohamad memang tak cukup setengah jam, tetapi ini sebagai teaser kita untuk rakyat negeri Melaka sambil-sambil dengar debat politik, kempen politik di luar sana. Dengarkanlah perbincangan sebegini, kerana inilah warisan kita, inilah sejarah negeri Melaka. Anda tidak boleh ketepikan. Tanpa sejarah, tanpa warisan, mungkin Melaka tidak ada dalam peta dunia untuk menggamit pelancong dan menjadi kebanggaan negara, seperti mana tagline Melaka, di mana segala jom bermula, Dok. Terima kasih Prof. Mada Dr. Asyari Mohamad, Timbalan Pengarah ATMA, UKM dan juga pakar ekologi kita. Sekian, kita jumpa lagi.